Kemudian juga saya melihat beberapa perkara yang berkaitan dengan jumlah ataupun jumlah pengurangan perbelanjaan kerajaan kepada perkara-perkara yang tidak menjadi keperluan. Umpamanya saiz kabinet yang begitu besar. Saiz kabinet yang begitu besar. Sepatutnya kerajaan lebih bersedia untuk menghadapi kemungkinan yang bakal berlaku pada masa yang akan datang. Sebab apa yang disebut oleh pihak kerajaan, khususnya oleh Datuk Najib pada hari ini, dia mengatakan bahawa ini bukanlah suatu dikatakan sebagai dia hanya dia bukan menstrukturkan semula bajet, tetapi dia hanya nak menyesuaikan semula dengan keadaan ekonomi yang ada. Jadi dia masih lagi meletakkan bahawa ada projek-projek besar itu akan diteruskan. Saya boleh bersetuju dalam beberapa perkara projek-projek besar yang boleh memberikan impak kepada pertumbuhan ekonomi negara, tetapi harus diklasifikasikan apa projek yang boleh memberikan kepada penjanaan ekonomi untuk secara yang lebih meluas. Tetapi dalam masa yang sama, kerajaan harus bersedia menghadapi kemungkinan harga minyak yang akan menjunam dengan kadar ringgit yang akan jatuh lebih buruk pada masa yang akan datang. Sebab itu, saiz kabinet ini pada saya sudah sepatutnya dikecilkan. Sudah sepatutnya dikecilkan. Umpamanya, saiz kabinet yang di bawah Jabatan Perdana Menteri. Terlalu banyak menteri-menteri di Jabatan Perdana Menteri yang sepatutnya sudah boleh dikurangkan untuk memastikan supaya penjimatan kepada pembayaran gaji menteri-menteri dan juga timbalan menteri itu boleh dilakukan. Begitu juga dengan pertindihan. Saya merasakan bahawa sepatutnya kabinet kita ini sudah boleh dapat disusun semula. Disusun semula kerana terlalu banyak pertindihan. Ada banyak pertindihan. Umpamanya seperti yang saya sebut, kalau kita lihat sepatutnya peranan Idris Jalan dengan Yang Mohamad Datuk Wahid hanya boleh dimain oleh seorang menteri. Sebab boleh dikatakan bahawa ada persamaan dari sudut bidang tugas mereka. Begitu juga dengan Menteri Keuangan 1 dengan Menteri Keuangan 2. Sepatutnya Perdana Menteri sudah melepaskan jawatan dia sebagai Menteri Keuangan pertama, cukup untuk melantik seorang Menteri Keuangan, iaitu kepada Datuk Husni Hantalah. Hanya seorang saja perlu kepada Menteri Keuangan. Begitu juga Menteri Pelajaran 1, Menteri Pelajaran 2. Sepatutnya kita hanya ada seorang saja Menteri Pelajaran. Apa keperluan? Begitu juga dengan kabinet yang lain. Ataupun saya katakan bahawa agensi-agensi kerajaan. Agensi-agensi kerajaan yang bertindih. JAKIM, AIKIM, YADIN, Yayasan Pondok, ISTEK, YAPIM. Ini saya melihat bahawa terlalu banyak, sedangkan sepatutnya diberikan tumpuan hanya kepada beberapa agensi sahaja. Agensi untuk benar-benar memberikan fokus kepada pembangunan Islam yang lebih berkesan kepada negara kita. Dengan adanya EPU, dengan adanya pemandu, dengan adanya MARA, dengan adanya teraju. Ini saya katakan agensi-agensi kerajaan yang perlu disusunkan semula untuk mengecilkan saiz kabinet dan mengecilkan saiz agensi-agensi supaya kalau dua agensi memainkan peranan yang sama, lebih baik satu agensi saja yang memainkan peranan supaya kita mengurangkan kos dan sebagainya. Syarikat Perumahan Negara dengan Prima umpamanya. Juga dalam sektor perumahan, apa keperluan kepada nak menunjuk? Begitu juga dengan khazanah dengan 1MDB. Contohnya, khazanah dengan 1MDB. Jadi, saya melihat bahawa berlaku pertindihan yang besar yang tak dilihat oleh pihak kerajaan dalam nak mengurangkan perbelanjaan. Yang sepatutnya, bagi saya bahawa Perdana Menteri seharusnya kemuka ini bagi mengurang perbelanjaan negara kita.